Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Asy-Syafa'ah pada pagi ini? Ustazah harap sudah dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Dan bagaimana kita sudah bersedia untuk ikuti sambungan perbincangan kita untuk hadis-hadis sahih yang Nabi SAW sampaikan kepada wanita ataupun yang diriwayatkan di kalangan sahabiat kita. Baik, jadi pada pagi ini kita minggu lepas hadis yang ke-11. Okay, hari ini kita masuk kepada hadis yang ke-12. Hadis kita yang ke-12 pada pagi ini kita akan lompat. Biasa mesti kena lompat ya. Kita akan lompat kepada beberapa muka surat yang mana akhirnya kita akan berada di muka surat ataupun di halaman 94. Okey, jadi hadis kita yang ke-12 di dalam kitab bertajuk kafarat bagi orang yang berzina lalu bertaubat. Namun Ustazah nak ubah sedikit lah ya tajuk ini. Ustazah letakkan tajuknya di video kita ataupun dalam pengajian kita pada pagi ini dengan topik berdosa lalu bertaubat. Ada sebuah riwayat daripada Imam Al-Bukhari yang mana Ibn Abbas radhiyallahu an dia meriwayatkan bahawa ada satu kaum yang banyak melakukan pembunuhan. Okey, apa yang saya baca itu ada dalam kitab kita sama. Okey, tak ada yang lainnya. Yang mana Ibn Abbas dia meriwayatkan bahawa ada satu kaum yang mereka ini banyak melakukan pembunuhan, banyak melakukan perzinaan dan banyak merosakkan kehormatan. Kalau kita lihat daripada sudut bahasa Arabnya ya muslimah, di sini Ustazah ambil riwayatnya daripada kitab Sahih Imam Al-Bukhari yang mana Ibn Abbas dia sebutkan siapakah mereka ini. Ya, dalam riwayat ini Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan anna nasan min ahli syirki. Ada sekumpulan manusia di kalangan orang yang musyrik, iaitu orang yang syirik. Yang mana mereka itu dulu, okey, ni kita nak cerita tentang kisah-kisah lampau lah ya orang-orang yang syirik ini. Dulu mereka bukan hanya melakukan kesyirikan, tetapi kanu qad qatalu wa aktharu wa zanu wa aktharu fa atau Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ni kan Ibn Abbas ceritakan mereka pernah mensyirikkan Allah, lalu mereka juga berbunuhan. Kemudian yang mana bunuhan tu banyak membunuh-bunuhan dan juga melakukan zina. Banyak melakukan zina. Kemudian mereka datang berjumpa Nabi SAW. Ya, dalam riwayat ini menyatakan bahawa mereka datang bertemu dengan Nabi SAW, lalu mereka pun tanya kepada Nabi. Apakah yang mereka pertanyakan kepada Nabi SAW dalam pertemuan ini? Jadi Ibn Abbas radhiyallahu an beliau menceritakan begini. Faqalu innal ladzi taqulu wa tad'u ilayhi la hasanun law tukhbiruna anna lima amilna kaffara. Jadi ya, di sini mereka tanya kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, wahai Muhammad, sesungguhnya apa yang engkau ucapkan, apa yang engkau seru kepadanya, iaitu kepada agama Islam, kepada kebenaran, mentauhidkan Allah, ya, semua itu mereka kata apa? La hasanun, adalah perkara yang baik, sangat bagus. Kalau dalam kitab kita dia guna perkataan sangat bagus. Kemudian mereka kata gini kepada Nabi, lau tukhbiruna,
jika sekiranya engkau dapat kabarkan kepada kami anna lima amilna kafara, bahawa jika apa yang telah kami lakukan, maksud apa yang mereka lakukan? Mensyirikkan Allah, membunuh, kemudian berzina. Tadi kan mereka kata semua itu, apa yang kami lakukan ada padanya kafara. Dan pada masa itu, dalam riwayat ini menjelaskan kepada kita, fanazala walladzina la yad'una yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Persoalan mereka itu dijawab dengan ayat ini. Dan juga Ibn Abbas kata, dan juga turun wa nazalat ayat apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Apa maknanya? Begini muslimah, kita lihat. Ketika mereka mengajukan pertanyaan itu, mereka kata ada tak kafarah? Maksud kafarah yang ada tak yang boleh menghapuskan dosa, yang menebus dosa-dosa yang telah kami lakukan itu? Jadi Allah turunkan ayat Al-Quran, iaitu surah Al-Furqan, ayat yang keberapa? Ayat yang ke-68. Apa maksudnya? Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain berserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Dan tidak berzina. Sampailah ke ayat yang ke-70 sebenarnya, yang menjelaskan perbuatan itu. Maka kalau kita rujuk muslimah, sila rujuk pada ayat yang ke-70 dalam surah Al-Furqan. Apa kata Allah? Maka kejahatan mereka itu diganti Allah dengan kebaikan. Dan bukan ayat ini sahaja, tetapi menurut riwayat ini yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, Allah juga menurunkan surah Az-Zumar pada ayat yang ke-53, yang mana Allah beritahu kepada mereka, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Apa maksud yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri? Iaitu mereka yang melakukan dosa, mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah larang. Allah pesan kepada mereka, apa pesanannya? Allah kata, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ini, ada juga riwayat yang lain yang mana disebutkan dalam riwayat Imam An-Nasa'i dalam kitab Sunannya. Kalau kita nak rujuk, sebenarnya hadisnya, riwayatnya sama sahaja. Kedua-duanya juga adalah riwayat daripada Ibn Abbas. Cuma di sini Nabi SAW, untuk riwayat yang ini, ada satu ungkapan kata yang Nabi SAW sebutkan. Dan apa yang saya nyatakan di sini, iaitu hadis ini, ia sama sebagaimana yang terdapat di dalam kitab kita. Kan? Sama sebagaimana yang terdapat dalam kitab kita. Tadi riwayat Imam Al-Bukhari. Kalau tadi yang awal tadi Ustazah baca tu riwayat Imam Al-Bukhari, tak salahnya, sama juga. Tapi kalau yang kita lihat yang betul-betul sama sebagaimana dalam kitab kita di muka surat 94, ini riwayatnya. Riwayat Imam An-Nasa'i dalam kitab Sunannya. Jadi dalam riwayat ini ada satu ungkapan kata yang Nabi SAW sebutkan, iaitu sebagaimana yang Ustazah gariskan di sini, qala yubaddilullahu syirkahum imanan wa zinahum ihsanan. Dalam kitab kita kata apa? Rasulullah SAW bersabda, boleh lihat muslimah di perenggan yang kedua dalam kitab kita di muka surat 94. Rasulullah SAW bersabda, Allah telah mengganti kesyirikan mereka dengan keimanan dan zina yang mereka lakukan dengan sikap menjaga kesucian. Ada maksudnya, bila mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
perbuatan syirik mereka itu telah berubah menjadi keimanan. Perbuatan zina mereka telah berubah menjadi satu perbuatan yang mana, maksudnya telah berubah tu merubah diri mereka lah, menjadi orang yang menjaga kehormatan diri. Dah tak buat lagi, dah tinggalkan perbuatan zina. Kan bila mereka tinggalkan perbuatan syirik, bermakna mereka dah menjadi orang yang beriman. Bila mereka meninggalkan perbuatan zina, bermakna mereka menjaga kehormatan diri mereka. Jadi di sini, ya muslimah, kita lihat. Saya dah terangkan tadi. Syirik, orang yang asalnya syirik, kemudian dia bertaubat kepada Allah. Kan tadi soalannya apa? Bagaimana mereka nak tebus diri mereka? Kafarahnya apa? Bagaimana mereka nak tebus diri mereka daripada apa yang telah mereka lakukan? Jadi di sini Nabi kata apa? Bila mereka bertaubat kepada Allah. Kan dulu mereka adalah orang yang syirik, kesyirikan itu dah habis dah. Sekarang mereka itu adalah orang yang menjaga keimanan mereka, orang yang beriman kepada Allah. Jika dulu mereka adalah orang yang berzina, setelah mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka adalah orang yang menjaga kesucian. Kerana dalam surah Al-Furqan, dalam surah Az-Zumar, itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang orang-orang ini. Yang mana yang muslimah, jika kita lihat begini dalam surah Al-Furqan pada ayat 68 hingga ke 70, kan bila kita baca surah itu, ayat itu, kita dapati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan, ya, orang mana ni? Maaf, pada ayat yang ke-70. Salah tengok. Pada ayat yang ke-70. Ya, pada ayat yang ke-70 Allah kata apa? Illa man taba. Melainkan orang yang beriman. Illa man taba. Melainkan orang yang bertaubat. Wa amana, dan orang yang beriman. Wa amila salihah. Dan dia melakukan amal salih. Fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka orang-orang itu Allah gantikan pada tempat kejahatan mereka dengan kebaikan. Dulu buat perkara yang jahat, kemudian sedar, lalu bertaubat, Allah terima taubat mereka, lalu Allah gantikan mereka apa-apa yang mereka lakukan itu dengan kebaikan-kebaikan. Lalu di sini Allah kata apa? Wa kanallahu ghafurur rahima. Dan sesungguhnya Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Begitu juga yang terdapat pada surah Az-Zumar ayat yang ke-53. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita, jangan jadi orang yang berputus asa. Ya, jangan jadi orang yang berputus asa. Kerana apa? Orang yang berputus asa, kan, mereka ini berputus asa daripada rahmat Allah. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat orang yang berdosa sebagai orang yang tidak ada peluang untuk membersihkan diri mereka. Allah sentiasa memberikan peluang kepada mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah pesan, jangan berputus asa dengan rahmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kamu. Dan kalau kita rujuk di dalam kitab kita di sini muslimah, ya, kita dapati bahawa ada sebuah riwayat yang dipetik daripada Asma binti Yazid radhiyallahu an, yang mana dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yaghfiru dhunuba jami'a wa la yubali. Itu yang tadi saya katakan, Allah sentiasa beri ruang kepada seseorang itu untuk bertaubat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pesan kepada kita, janganlah berputus asa dengan rahmat Allah. Kerana apa? Di sini, ya, pada teks kita ini, sebagaimana yang terdapat dalam kitab kita, disebutkan bahawa innallaha yaghfiru dhunuba jami'a. Itu yang terdapat dalam surah Az-Zumar ayat 53. Yang mana Allah tidak peduli, kan, keadaan dosa yang bagaimana kalian lakukan. Sebab itu Allah kata, bila kalian telah melampaui batas terhadap diri kalian sendiri, itu diri mereka sendiri, la taqnatu, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dhunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya.
wala yubali, dan Allah tidak peduli. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi, namun status hadis ini sanadnya, bukan sen, maaf tersilap. Sanadnya adalah dhaif. Tapi masih lagi lah boleh kita gunakan, jangan risau ya. Sebab apa? Ia hanya dijadikan sebagai riwayat yang menyokong riwayat-riwayat sahih yang lain. Dari sudut maksud itu kita dah tahu dah, makna di situ ada banyak hadis-hadis Nabi SAW yang lain. Bahkan dalam Al-Quran Al-Karim sendiri menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Maha Pengampun. Baik muslimah, apakah pengajaran yang boleh kita ambil daripada perbincangan kita pada pagi ini? Daripada apa yang dikemukakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu an dalam riwayatnya berkenaan dengan sekumpulan orang yang datang kepada Nabi SAW itu tadi dan bertanya tentang bagaimana adakah mereka ni ada perkara yang boleh menebus dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Tadi Ibn Abbas kata mereka adalah orang yang mensyirikkan Allah, orang yang membunuh, orang yang berzina dan merosakkan kehormatan orang lain. Maknanya ada banyak dosa yang mereka lakukan ya, ketika mereka belum lagi beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini ada 3 pengajaran yang ingin saya bawakan pada pagi ini. Pertama ya, kita lihat begini muslimah. Penghapus dosa iaitu syirik, zina, ini perbuatan-perbuatan yang telah lalu. Seseorang manusia, kita ni sebagai hamba Allah, saya banyak kali pesan juga dalam banyak kuliah-kuliah saya, tak silap saya di Masjid Asy-Syafa'ah juga saya banyak kali menyatakan bahawa Nabi ingatkan kepada kita, kita ni manusia, kita tak akan terlepas daripada sebarang dosa. Ada je dosa yang kita lakukan, ya, sama ada ia besar ataupun kecil. Kan kalau kita kata kita tak buat yang besar pun, yang kecil tu ada juga kita lakukan. Ini kerana apa? Nabi SAW kata, kullu bani Adam khata'. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kata setiap anak Adam mereka ni melakukan kesalahan, melakukan kesilapan. Tapi dalam hadis ini Nabi tegaskan kepada kita, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Tapi sebaik-baik mereka yang melakukan kesilapan, mereka yang melakukan kesalahan, itu mereka yang melakukan dosa, ialah mereka yang bertaubat kepada Allah. Maka itulah yang kita sebut sebagai penghapus dosa yang telah lalu. Sama juga sebagaimana sekumpulan orang yang datang itu tadi bertemu Nabi SAW. Mereka ada dosa-dosa yang mereka lakukan pada zaman jahiliah mereka, pada zaman-zaman yang mana mereka itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi adakah dosa itu dibiarkan begitu sahaja? Apakah penghapusnya? Taubat. Bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada setiap dosa yang telah kita lakukan. Mana dosa itu yang telah lalu, ya, yang kita menyesal, yang kita tak nak ulangi lagi, semua itu akan mampu menghapuskan dosa-dosa seseorang. Maka sebab itu pada poin kita yang kedua di sini, apa saya katakan? Orang yang berdosa, mereka perlu bertaubat kepada Allah dan jangan berputus asa. Betul, kita selalu rasa kita banyak melakukan dosa sehingga tak terampunlah dosa itu. Kerana banyak sangat ya dosa yang kita lakukan. Dan kita rasa kita ni pelaku maksiat yang betul-betul dahsyat. Sehingga kita meragui, bolehkah Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, yang kita rasa menggunung tinggi itu tadi. Sebab itu dalam surah Az-Zumar Allah ingatkan kepada kita, jangan berputus asa kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan semua dosa-dosa. Ada orang melakukan kesyirikan, betul kita kata, ya, dosa syirik ni adalah dosa yang tidak terampun. Tetapi jika sebelum dia meninggal dunia, dia sedar daripada dosa syiriknya, lalu dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tinggalkan perbuatan-perbuatan syiriknya, Allah Subhanahu Wa Taala terima taubatnya. Yang menyebabkan dosa syirik itu tidak terampun apabila dia mati dalam keadaan kesyirikan. Ya, dia mati dalam keadaan kesyirikan yang mana dia tak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu di sini kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala
pesan kepada kita, nasihatkan kepada kita, jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Apa rahmat Allah? Iaitu pintu taubat yang Allah buka, yang Allah berikan kepada kita ni umat manusia. Yang mana Allah tahu kita ni manusia, ada melakukan kesilapan, ada melakukan dosa. Sebab itu Allah buka pintu taubat ini sebagai rahmat kepada kita, untuk kita bertaubat kepada Allah. Dan Allah tak peduli tentang dosa-dosa kita itu. Sebesar mana dosanya, sebanyak apa dosanya. Sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi itu tadi, kat yang sanadnya dhaif itu tadi, apa yang disebutkan? Wala yubali. Nabi kata Allah tak peduli dosa apa yang kamu lakukan. Dan itu, saya nak kata, hadis yang dhaif itu tadi sebenarnya dikuatkan dengan sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang mana hadis itu adalah hadis yang sahih. Imam At-Tirmidzi dalam hadis ini, beliau meriwayatkan hadis ini yang mana Nabi SAW bersabda tentang firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah kata kepada kita ni anak Adam, itu umat manusia, supaya kita ni tak jadi insan yang berputus asa. Yes, kita buat dosa, kita rasa dosa kita menggunung tinggi, kita rasa dosa kita terlalu banyak, tetapi kita kena ingat, Allah tak pernah peduli tentang apa dosa yang kita lakukan. Sebab Allah kata begini kepada kita, Allah kata, innaka ma da'autani wa rajautani. Kita ni sebagai seorang pendosa, Allah kata, wahai anak Adam, selama mana engkau berdoa kepada aku dan berharap kepada aku, ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Wahai anak Adam, selama mana engkau berdoa kepada aku, berharap kepada aku akan ampunkan engkau. Ala ma kana fika, bagaimanapun keadaan engkau, wala ubali, dan aku tak peduli. Sebab tu Allah pesan tadi dalam surah Az-Zumar, jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Yakin dengan Allah. Alhamdulillah, kita ada kesedaran untuk kembali ke pangkal jalan bila kita melakukan dosa tu tadi, dan kita nak bertaubat kepada Allah, teruskan dengan taubat kita. Jangan kita meragui Allah nak ampunkan ke tidak, Allah terima ke tidak. Jangan kita mempersoalkan semua itu. Kerana kalau kita lihat pada kata-kata Allah yang berikutnya setelah yang saya bacakan tadi, Allah kata begini, ya bena Adam, law balaghat zunubuka ananas sama. Wahai anak Adam, jika sekiranya dosa engkau menggunung tinggi sehingga ke langit. Sehingga ke langit. Thumma astaghfartani, kemudian engkau memohon ampun kepada aku. Ghafartu laka, aku akan ampunkan engkau. Wala ubali, dan aku tak peduli. Jelas kepada kita muslimah, Allah tak peduli dosa kita menggunung tinggi sampai langit sekalipun. Yang penting kita menghadap di hadapan Allah, minta kepada Allah agar Allah ampunkan dosa-dosa kita dengan penuh keikhlasan, dengan penuh penyesalan, dalam keadaan yang mana kita taubat sungguh-sungguh, taubat nasuhah, kita tak nak kembalikan diri kita kepada dosa itu. Allah kata, ghafartu laka, aku akan ampunkan engkau. Wala ubali, sekali lagi Allah kata, dan aku tak peduli bagaimana keadaan engkau, bagaimana tingginya dosa engkau. Dan Allah kata juga, ya bena Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya. Wahai anak Adam, jika sekiranya engkau datang kepada aku dengan dosa sepenuh bumi, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau bertemu aku dalam keadaan yang tidak mensyirikkan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka biqurabiha maghfiratan, aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi itu, yang mana sepenuh bumi, tadi sepenuh dosa kan, dengan sepenuh keampunan, yang mana sepenuh bumi. Ampunan yang Allah berikan sepenuh bumi, walaupun dosa kita rasa sepenuh bumi itu. Ini janji Allah, ini kata-kata Allah, dan Allah tak memungkiri dan tak pernah, tak akan memungkiri janjinya. Kerana begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita lihat di poin kita yang ketiga di sini,
Saya katakan apa? Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala bentangkan tangannya. Ya muslimah, kalau kita rujuk dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, Inna Allah yabsutu yadahu bil laili musi'un nahar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya pada waktu malam untuk orang yang melakukan dosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahari, dan Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya pada waktu siang, liyatuba musi'ul lail, untuk menerima taubat orang yang melakukan dosa di malam hari. Dan Nabi sebutkan keadaan itu berlaku hatta tatlu'a syamsu min maghribiha, sehingga matahari terbit daripada barat. Maksudnya sehingga ke hari kiamat. Keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat orang yang berdosa di malam hari, di waktu siang. Malam hari dia buat dosa, waktu siangnya dia sedar semalam buat dosa, waktu itu dia bertaubat kepada Allah, Allah terima taubatnya. Waktu siang dia melakukan dosa, malam hari dia ingat dari pagi buat dosa, ya Allah kenapa aku buat dosa tu? Taubat kepada Allah, Allah terima taubat itu di malam hari. Situasi itu berlaku tanpa henti hingga ke hari kiamat. Sebab itu dalam hidup kita ini muslimah, benar, kita banyak melakukan dosa. Kita semua ada history, kita semua ada sejarah, kan? Sejarah hidup kita masing-masing. Tetapi jangan kerana sejarah-sejarah hidup yang kita rasa begitu hitam menyebabkan kita tak nak bertaubat kepada Allah dan kita biarkan diri kita selama-lamanya dalam keadaan begitu. Setiap daripada diri kita berhak untuk mengubah keadaan hidupnya menjadi muslimah yang salihah, muslimah yang baik, muslimah yang mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sesekali kita ni menutup ruang untuk diri kita sendiri. Kerana apa? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menutup ruang untuk kita. Allah tak pernah tutup ruang, tutup pintu, tutup jalan untuk kita menjadi seorang muslimah yang baik. Setiap dosa yang kita buat, bila kita bertaubat kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala terima taubat kita, insya-Allah. Yakin kepada Allah, letakkan sangka-sangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di situlah akan adanya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita, yang akhirnya menjadikan kita seorang muslimah tenang, rasa tak ada perkara-perkara yang menyesakkan dalam jiwa ini. Kerana apa? Kita yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey muslimah, itu sahaja pengajian kita pada pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada pagi ini memberikan kepada diri kita motivasi untuk kita terus-terusan menjadi seorang muslimah yang salihah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustazah tutup kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.